Pada suatu malam, Jibril datang kepada Rasulullah SAW. "Wahai Muhammad, bangun, Allah mahukanmu." Maka setelah baginda bangun, datang seorang malaikat membedah tubuh baginda, mengeluarkan hati dan mencuci hati baginda dalam sebuah bekas yang dipenuhi iman. Perjalanan baginda telah dibawa oleh Buraq. Buraq dikatakan seperti seekor keldai berwarna putih dan mempunyai sayap. Dalam sekelip mata sahaja, Buraq boleh bergerak sejauh mata memandang. Maka Rasulullah SAW telah diterbangkan ke Masjid Al-Aqsa yang terletak di Jerusalem, dan baginda telah berhenti di situ untuk menunaikan solat dan telah mengimamkan para nabi di situ. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Al-Haram ke Masjidil Al-Aqsa yang kami berkati sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Isra ayat 1. Kemudian Rasulullah SAW diterbangkan ke langit pertama. Ketika sampai di pintu langit, penjaga pintu langit bertanyakan kepada Jibril siapa yang dia bawa. Jibril memberitahu namanya Muhammad yang telah datang dengan kebenaran dari Allah. Maka penjaga tersebut menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW masuk, Jibril memperkenalkan Rasulullah SAW dengan Nabi Adam AS. Baginda mengucapkan salam dan Nabi Adam mengucapkan salam kembali. Rasulullah SAW kemudian menceritakan Nabi Adam sangat tinggi orangnya, hampir 60 kaki ketinggian. Terdapat kanak-kanak di keliling Nabi Adam. Apabila beliau menoleh ke kanan, beliau merasa gembira kerana melihat anak-anaknya yang soleh. Tetapi apabila menoleh ke kiri, beliau menjadi sedih kerana melihat anak-anaknya yang sesat. Kemudian Rasulullah SAW naik ke langit kedua dan bertemu penjaga langit. Penjaga langit bertanya dan berbicara sama seperti penjaga langit pertama. Setelah diberi kebenaran, Rasulullah SAW kemudian bertemu Nabi Yahya AS dan sepupunya Nabi Isa AS di langit kedua. Mereka bersalaman. Kemudian naik ke langit ketiga, kali ini bertemu Nabi Yusuf AS. Rasulullah SAW menceritakan Yusuf telah diberi separuh kecantikan yang ada. Naik ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris AS yang telah diberi darjat yang tinggi. Kemudian naik ke langit yang kelima dan bertemu Nabi Harun AS. Naik ke langit keenam dan bertemu Nabi Musa AS. Dan apabila baginda menemui Nabi Musa AS dan saling mengucapkan salam, Nabi Musa mula menitiskan air mata. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Musa, kenapa beliau menangis? Nabi Musa menjawab, ini ada seorang pemuda yang diberi kenabian dan akan mempunyai lebih ramai pengikut memasuki syurga berbanding umatku. Rasulullah SAW kemudian naik ke langit yang ketujuh dan bertemu dengan Nabi Ibrahim AS dan saling mengucapkan salam. Muhammad menceritakan rupa Ibrahim hampir sama dengan orang yang berdiri di depan kamu, iaitu Muhammad sendiri. Nabi Ibrahim berpesan, sampaikan salam kepada umatmu Muhammad. Katakan kepada mereka, syurga amatlah indah. Tanah terbentang luas dan pohon-pohonnya adalah dari ucapan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Rasulullah SAW naik dan tiba ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon yang amat besar terletak di hujung langit ketujuh dan sebuah tempat yang sangat hampir dengan syurga, yang mana boleh kelihatan beberapa anak sungai dari syurga mengalir berhampiran dengan pohon tersebut. Maka di Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW diberi peluang bertemu dengan Allah SWT. Para sahabat bertanya, adakah Rasulullah SAW dapat melihat Allah? Rasulullah SAW menjawab, aku hanya melihat suatu cahaya yang terang benderang. Dapat berjumpa dengan Allah SWT secara terus adalah suatu nikmat dan kemuliaan yang amat besar yang diberikan kepada Rasulullah SAW, dan ia juga merupakan satu penghormatan kepada umat Muhammad. Maka ketika ini, Allah telah memberi suatu hadiah yang sangat istimewa untuk Muhammad dan umatnya, iaitu ibadah solat. Allah telah memerintahkan solat sebanyak 50 kali sehari. Kemudian Rasulullah SAW turun dan telah bertemu dengan Nabi Musa.
Allah ingin memberi rahmat kepada umat Muhammad melalui Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, apakah yang telah berlaku? Rasulullah SAW menjelaskan bahawa Allah telah memerintahkan solat 50 kali sehari. Nabi Musa segera menasihati Rasulullah SAW agar pergi bertemu Allah kembali dan minta dikurangkan. Wahai Muhammad, aku mempunyai pengalaman yang sangat luas mengenai manusia. Aku telah mencuba terhadap umatku dan mereka tidak terdaya melaksanakannya. Umatmu juga tidak akan terdaya melaksanakannya. Pergilah kau bertemu Tuhanmu, minta dikurangkan. Maka Rasulullah SAW menerima nasihat dari seorang yang lebih berpengalaman dan pergi bertemu Allah kembali. Maka Allah berkenan untuk mengurangkannya ke 40. Rasulullah SAW turun kembali dan bertemu Nabi Musa sekali lagi. Bicara yang sama berlaku. Nabi Musa sekali lagi menasihati Rasulullah SAW pergi menemui Tuhan dan minta pengurangan. Rasulullah SAW pergi bertemu Allah kembali dan kini dikurangkan kepada 30. Bertemu Nabi Musa, bicara yang sama, naik semula, dikurangkan ke 20. Kemudian sekali lagi dan dikurangkan ke 10, dan naik sekali lagi dan dikurangkan ke 5. Setelah dikurangkan ke 5, sekali lagi Nabi Musa menasihati agar Rasulullah SAW untuk terus minta pengurangan. Namun kali ini Rasulullah SAW tidak mahu lagi minta pengurangan dan berkata, aku malu pada Tuhanku. Maka Allah memerintahkan solat 5 kali sehari. Tetapi dengan rahmatnya, Allah akan memberi ganjaran seperti 50 kali solat. Alangkah besarnya rahmat dari Allah. Rasulullah SAW kemudian dibawa melawat ke syurga yang begitu indah dan kemudian ke neraka. Setiba di neraka, bertemu dengan malaikat Malik penjaga neraka. Rasulullah SAW terkejut kerana rupanya yang amat masam, tiada senyuman. Maka Rasulullah SAW dapat melihat nasib beberapa jenis manusia sambil diterangkan oleh Jibril, seperti golongan berzinar dan sebagainya. Ketika berada di Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW diberi peluang melihat Jibril dalam keadaan asal. Dan demi sesungguhnya, Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal sekali lagi, di sisi Sidratul Muntaha, yang di sisinya terletak syurga Jannatul Ma'wa. Semasa Sidratul Muntaha itu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam-alam gaib yang tidak terhingga. Penglihatan Nabi Muhammad tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat akan pemandangan yang indah di situ yang diizinkan melihatnya, dan tidak pula melampaui batas. Demi sesungguhnya, ia telah melihat sebahagian dari sebesar-besar tanda-tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Tuhannya. Surah An-Najm ayat 13 hingga 18. Akhirnya Rasulullah SAW kembali ke dunia, ke Baitul Maqdis dan dibawa pulang ke Mekah. Di dalam perjalanan Rasulullah SAW terlihat sekumpulan pengembara yang membawa bersama beberapa ekor unta. Setelah pulang ke Mekah, Rasulullah SAW menceritakan perjalanan beliau kepada Ummi Aiman. Ummi Aiman kemudian meminta Rasulullah SAW jangan menceritakannya kepada penduduk Mekah, bukan kerana beliau tidak percaya, tetapi yakin penduduk Mekah tidak akan mempercayai baginda. Namun Rasulullah SAW tetap mahu menceritakannya kerana ia adalah satu amanah. Kemudian Rasulullah SAW keluar. Rasulullah SAW tahu betapa beratnya perkabaran yang akan beliau sampaikan ini. Namun baginda tanpa rasa ragu-ragu terus menceritakan perjalanan beliau. Penduduk Mekah yang berada di situ mula ketawa dan bersorak kerana merasa lucunya kisah perjalanan Rasulullah SAW. Mereka mempersendakan Rasulullah SAW. Kemudian ada beberapa orang yang hadir yang pernah pergi ke Baitul Maqdis meminta Rasulullah SAW menceritakan keadaan tempat di sana, sekiranya benar apa yang Rasulullah SAW katakan. Pada mulanya, sukar untuk Rasulullah SAW menceritakan kerana hanya berada sebentar sahaja di Baitul Maqdis. Tetapi dengan izin Allah, Rasulullah SAW seolah-olah dapat melihat kembali Baitul Maqdis
dan menceritakan keadaan di sana dengan begitu teliti dan tepat, dari setiap bangunan ke setiap bangunan dan dari setiap batu ke setiap batu. Dalam kisah Ibnu Ishaq, Rasulullah SAW menceritakan ketika di dalam perjalanan, Rasulullah SAW telah terlihat sekumpulan pengembara yang bersamanya beberapa ekor unta. Sebagai bukti penggembaraan beliau, Rasulullah SAW telah memberitahu berapa bilangan unta, malah rupa unta dan muatannya serta bilangan pengembara. Maka penduduk Mekah telah menghantar wakil untuk segera mencari kumpulan pengembara ini kerana mereka belum tiba dan mendapati apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW adalah tepat. Namun penduduk Mekah tetap berdegil. Perkara ini adalah sesuatu yang amat berat sehingga ada beberapa orang di kalangan umat Islam sendiri yang masih baru dan lemah imannya kembali menjadi murtad. Abu Bakar apabila diceritakan oleh penduduk Mekah tentang kejadian ini kepada beliau, dan apabila penduduk Mekah ini tahu sama ada Abu Bakar mempercayainya, Abu Bakar berkata, jika ia dari Rasulullah SAW, maka ia adalah kebenaran.